معي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع
شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Para penonton yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah kita bersiaran lagi pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bertemu dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aqib Abdullah, tuan-tuan dan puan ya. Jadi Ustaz Muhammad Aqib sudah pun beransur-ansur pulih, walaupun tidak pulih seperti sedia kala, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah saya nampak ada sikit badan tu ada turun sedikit, tuan-tuan dan puan ya. Dan selera makan pun kalau mengikut beliau setelah hampir 6 minggu menjalani pembedahan pintasan jantung ataupun bypass dan juga pembetulan pembaikan kepada valve ataupun injap, nampaknya alhamdulillah sudah beransur-beransur pulih, dengannya selera pun sudah dah mula seperti biasa. Dan insya-Allah sekarang ni sedang berada dalam keadaan memperbaiki kesihatan, terus memperbaiki kesihatan, terutamanya saudara-saudara, supaya setidak-tidaknya insya-Allah Ustaz dapat sampai tingkat kesihatan, darjah kesihatan yang membolehkan Ustaz menjalankan tugasan hariannya bersama dengan masjid, wilayah persekutuan, menjadi imam di situ, kemudian juga berkhidmat dengan Aman Palestin, yang merupakan salah satu tenaga kuat daripada Aman Palestin, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan beberapa program-program dakwah yang beliau terlibat di dalamnya, termasuklah program dakwah bersama dengan Yayasan Sabahat yang pagi ini, sebagaimana pagi-pagi yang sebelumnya, tuan-tuan dan puan, beliau bersama dengan kita dalam program pagi setiap hari Rabu, tuan-tuan. Setiap hari Rabu jam 7 pagi, hari Rabu jam 7 pagi. Jadi pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting, yang kadang-kadang kalau kita tidak mengambil daya utama untuk membincangkan, kadang-kadang mungkin tidak terlintas kepada kita, tak terlintas kepada pemikiran kita. Kadang-kadang tak ada orang yang bercerita dengan kita, kita pun tak bercerita dengan orang, dan tidak menjadikan satu maudhu ataupun tajuk perbincangan saban hari mengenai apa yang kita nak bincang pada pagi ini, tuan-tuan. Yang kita nak bincang pagi ini tajuk ialah sayangi Allah.
Mudah saja. Sayangi Allah, sayangi Allah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan ya, untuk membincangkannya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aqib Abdullah bersama dengan kita pada pagi ini. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kehadiran beliau dan penyertaan beliau pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Dr. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah Ustaz. InsyaAllah dalam masa 6 bulan ni Ustaz boleh naik badan lah. Selera dah ada, boleh naik badan. Seluar boleh pakai ke Ustaz? Seluar ni boleh pakai? Boleh lagi, Alhamdulillah. Boleh lagi. Tapi kena tarik, kena cari tali rafia kot, kena ikat sikit. Kena pakai tali pinggang lah, kata Jat londeh. Okey, tak apa itulah Ustaz. Tak apalah. InsyaAllah. Yang pastinya pembedahan berjaya. Nombor 2. Yang pastinya pembaikan kepada injak pun berjaya. Yang pastinya Allah menggunakan lagi kesihatan kepada kita. Yang pastinya dapat bersama dengan isteri dan anak-anak dan teman-teman dan sahabat-sahabat. Yang pastinya insya-Allah dalam beberapa ketika dapat bekerja semula. Yang pastinya dapat muncul bersama-sama dengan kita dalam siaran pagi jam 7 setiap hari Rabu ini insya-Allah. Tajuk kita pagi ini Ustaz ialah sayangi Allah, sayangi Allah. Dalam ayat Quran disebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sayang Allah, sayang Rasul. Insya-Allah itu yang disebut sayang Allah, sayang Rasul, sayang Allah, sayang Rasul. Insya-Allah. Jadi untuk permulaannya sebagai mukadimah pagi ini tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa ya like and share. Like and share, like and share tuan-tuan, like and share tuan-tuan. Masya-Allah pagi ni apa yang tak ada berkait tuan-tuan? Siapa yang kata tajuk pagi ini tidak berkaitan? Siapa yang kata tajuk pagi ini tidak mustahak? Siapa yang kata tajuk pagi ini tidak berkaitan langsung dengan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita dan umat sejagatnya? Siapa yang mengatakan tuan-tuan kalau tidak ditanamkan sayangkan Allah, kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menjadikan kita muslim dan mukmin yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang kata kalau tidak kita kasihkan Allah, kasihkan Rasulnya, tuan-tuan puan, kita boleh masuk syurga tanpa kita kasih Allah, tanpa kita sayangi Allah dan sayangi Rasul Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini tertumpu khusus kepada sayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz, mukadimahkan sikit Ustaz. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Terima kasih kepada Datuk Hasan kerana tak jemu-jemu untuk bersama-sama dengan saya untuk kita berkongsi pandangan dan juga pendapat dan juga kita cuba merenung kembali iman dan amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan iman dan amal yang kita lakukan ini melonjakkan kita ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak Allah ataupun kita nak mengutamakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ataupun dalam istilah lain disebut kita mencari rahmat Allah. Rahmat Allah ni makna kasih sayang Allah. Ramai di kalangan manusia pada hari ini, dia tidak ada agenda. Tidak ada agenda, tidak ada pemikiran dalam pemikiran dia untuk mencari rahmat Allah. Dia hidup senang, macam biasa. Ya, orang lain makan, dia makan. Orang lain dapat gaji, dia dapat gaji. Orang lain beli rumah, dia beli rumah. Jadi maknanya dia hanya mengikut kebiasaan kehidupan dia. Tanpa di sana dia memikirkan bagaimanakah kita ini cuba untuk mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah ni apa dia? Iaitu kasih sayang Allah. Sebab kalau kita tidak mencari kasih sayang Allah, dia akan main nombor 2. Kita akan mencari balak daripada Allah. Kebencian daripada Allah. Tuan-tuan. Sebab itu Alhamdulillah apa yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan ya, walaupun secara online, ini adalah kita nak mengutip sebanyak mungkin rahmat Allah. Ya, bila kita tazkirah, kita mengingati ini adalah semua rahmat Allah. Yang Allah katakan siapa yang dapat rahmat dia akan mendapat kelebihan yang besar. Siapa yang mendapat rahmat Allah, dia akan hilang daripada kerugian.
Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah tidak kerana rahmat Allah dan kasih sayang Allah, nescaya kamu akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadl azim. Ya, Allah menentukan pemberian rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena mencari rahmat Allah. Kita kena mencari rahmat Allah. Kerana rahmat Allah itu sangat besar. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Allah membuka seluas-luasnya rahmat Allah. Cuma kita ni nak cari ataupun tidak. Ini tuan-tuan dan puan, di samping kita buat apa yang kita lakukan pada hari ini setiap pagi, ya, inilah antara unsur-unsur untuk mencari rahmat Allah. Inna dzikris salihin tanazzalur rahmah. Ketika mana manusia itu mengingati orang-orang yang saleh, ketika itulah Allah turunkan rahmatnya. Jadi bila Allah turunkan rahmat dia, banyak masalah kita selesai. Bila Allah tak turunkan rahmat dia, itu yang macam-macam masalah kita ni. Masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah menantu, masalah tidak akan selesai. Sebab itu kita kena mencari rahmat Allah untuk kita nak menyelesaikan masalah-masalah dunia yang mendatang ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya mengajak pada hari ini, mari kita menjadikan satu agenda daripada kehidupan kita ini adalah mencari rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu sangat luas. Ambillah, carilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengejar rahmat Allah. Ya. Berfikir bagaimanakah untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis lain Allah menyebut bahawa ja'alallahu rahmata mi'ati juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100. Ya. Indahu 99. Nah, di sisi Allah itu ada 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Maka Allah turun satu saja rahmat Allah di bumi ini. Ya, jadi Allah turun satu baru. Ya. Faman dzalikal juz'an tarahamul khalaiq. Ya. Dan di antara sebahagian sifat-sifat kasih sayang antara makhluk sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpinjak. Kalau kita kasih kepada binatang sendiri pun, itulah salah satu daripada kita mengutip rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah bagi orang yang telah melakukan maksiat, orang yang terlanjur, orang yang tersilap dalam kehidupan dia, balik kita mencari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba aku yang telah terlanjur, ya, telah membuat maksiat kepada dirinya, jangan kamu rasa putus asa untuk mencari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha pengampun kepada kamu semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tu Maha pengampun. Ini tuan-tuan dan puan. Jadi bila kita mencari rahmat Allah, makna dia kita berusaha untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah hidup. Ya, kalau kita fikirkan, sebab apakah Allah kita jadi macam ni? Apakah sebab COVID berlaku? Kemungkinan maksiat yang kita lakukan, kemungkinan keterlanjuran yang kita lakukan, tuan-tuan. Jadi kalau sebab itulah menyebabkan rahmat Allah tak turun, mari kita berdoa, kita berkejar, ya, untuk melakukan amalan-amalan yang Allah memberikan rahmatnya. Ini sebahagian daripada hak Allah yang kita kena tunaikan. Ini sebahagian hak Allah yang kita kena berikan. Jadi barulah insya-Allah kehidupan kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Saya sebagai mukadimah. Okey. Ustaz, kalau kita bincang-bincang sikit, Ustaz. Yang pertama ialah kasih kita kepada Allah. Yang kedua ialah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemuncak daripada itu yang disebut oleh ulama ialah mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah, sayang Allah, mendapat rahmat daripada Allah, cucuran rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Agaknya macam mana Ustaz yang dikatakan sebagai redha Allah? Puncak segala-galanya kita dapat redha Allah. Untuk hidup dapat redha Allah, bekerja tak dapat redha Allah,
Untuk kita beristeri dapat redha Allah. Untuk beranak dapat redha Allah. Dapat maintain keluarga kita sekarang ni redha Allah. Selamat daripada COVID ini untuk dapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadat untuk dapatkan redha Allah. Salat untuk dapatkan redha Allah. Dan kita bersiaran pagi ini pun adalah untuk mendapatkan redha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz konsep redha Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tadi Alhamdulillah Datuk sebut tadi, mana dia macam mana kita nak mengejar redha Allah. Macam mana kita nak mendaki rahmat Allah ini. Ya, macam mana kita nak nak mengambil sebanyak mungkin kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dan tidak bukan seperti mana Datuk sebut tadi, mana dia kita kena mendahulukan hak Allah. Mendahulukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kita kena dahului. Itu makna dia, barulah kita akan mendapat keredaan Allah dan juga kasih sayang Allah. Ayat yang Datuk sebut di qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratuhum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinatu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta benda kamu, dan juga tempat tinggal kamu, profession yang ada pada kamu, lebih kau sayang daripada Allah dan Rasul, lebih kau sayang daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu. Tunggulah, Allah kata, sehingga Allah akan datangkan keputusannya, Allah akan datangkan balak daripada kita, sebab kita lebih kasih kehidupan dunia kita ini daripada hak Allah. Sebab itu perlunya kita ini mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut mengutamakan perintah Allah tu, jadi besar dia punya konsep dia, besar dia punya kefahaman dia. Ya. Bahkan kita hari ini kita bukan saja kita berusaha untuk nak melaksanakan perintah Allah, bahkan kita berusaha untuk memahami macam mana melaksanakan perintah Allah. Kita nak memahami. Ya, satu, kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita nak faham macam mana kita nak buat. Ini salah satu juga jihad. Dan jihad untuk kita nak memahami bagaimana nak melaksanakan perintah Allah. Ya, melalui ilmu, sebab itu orang yang betul ilmu ni jihad. Ya, orang yang mati dan betul ilmu ni, ya, mati syahid. Kan? Dalam menolak tentang kita dengar ni, dia mati. Jadi mana kita mati syahid? Sebab apa? Sebab kita berusaha untuk mendapatkan ilmu. Sebab itu Islam meletakkan orang yang mengutamakan ilmu, orang yang mendahulukan ilmu ni, kedudukannya sangat tinggi. Jadi bila dah ada ilmu, baru boleh kita laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perintah Allah ini semuanya membawa kebaikan. Sebab semuanya akan membawa keberuntungan kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Tidak ada perintah Allah yang membawa keburukan. Ya, ini maqasid syaraknya. Ya, semua perintah Allah itu membawa kebaikan-kebaikan. Sebab itu saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita meletakkan dalam agenda kehidupan kita. Dalam agenda kehidupan kita ialah melaksanakan perintah Allah terlebih dahulu. Ya, bila kita melaksanakan perintah Allah, insya-Allah nescaya rahman Allah akan turun, kasih sayang Allah akan turun. Baru yang Datuk sebut tadi, mana radhiyallahu anhum, Allah akan redha kita. Macam mana para sahabat alaihi wassalatu wassalam, mereka berusaha bersungguh-sungguh. Mereka berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk melaksanakan perintah Allah. Walaupun sanggup meninggalkan hartanya, sanggup meninggalkan keluarganya, sanggup meninggalkan batang tubuhnya semata-mata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka untuk bawa satu contoh seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ni orang Mekah, berhijrah ke Madinah. Kemudian dia mati di Syam. Dia mati di Syria. Sebab apakah dia sanggup mati di Syria? Jauh. Madinah dengan Syam ni jauh. Kerana apa? Kerana mencari redha Allah, mencari rahmat Allah, mencari kasih sayang Allah. Orang macam inilah baru kita akan mendapat keredaan yang sebenarnya. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya.
Jadi marilah sama-sama kita meletakkan dalam kehidupan kita agenda. Agenda ni apa dia? Kita meletakkan dalam kehidupan kita ini yang apa yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat. Dia antaranya lah agenda jihad, agenda untuk mendapatkan sayang Allah, agenda untuk mendapatkan kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan beri kalau kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Tuan-tuan para penonton, Ustaz telah pun menerangkan kepada kita sangat penting. Konsep ini sangat penting tuan-tuan. Sayang Allah ada satu konsep. Tuan-tuan dan puan, rahmat, mendapatkan rahmat Allah ada satu konsep. Hidayah daripada Allah yang kita perlu dalam hidup ini, tuan-tuan, sebelum kita mati sudah ada hidayah dalam hati, tercerna hidayah dalam kehidupan kita, tercerna hidayah dalam akhlak-akhlak dan apa juga yang kita lakukan, kerana hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Yang satu lagi tuan-tuan dan puan ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar tuan-tuan. Tuan-tuan hidup ini dan saya hidup ini tidak lain dan tidak bukan. Kita bekerja pagi, petang, siang dan malam. Kita meraih untung siang, petang, siang dan malam. Kita dapat rezeki siang dan malam. Kita berkasih sayang dengan keluarga kita siang dan malam. Tapi tuan-tuan dan puan, semuanya itu tidak ada arti dalam hidup kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tuan-tuan dan saya tidak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan saya tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja kita tidak diredai, kalau kehidupan keluarga kita tidak diredai, kalau beranak kita tidak diredai, kalau mak dan ayah tidak diredai, kalau seluruh anggota keluarga tidak diredai, dan kalau kita pergi yang besar, kalau masyarakat tidak diredai, kalau negara tidak diredai, tuan-tuan bayangkan negara tidak diredai. Tuan-tuan dan saya nak mencipta Malaysia ni, menjadikan Malaysia ni apa tuan-tuan? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang damai, Allah Maha Pengampun tuan-tuan. Orangnya diampun, penduduknya diampun, pemimpinnya diampun, yang miskin diampun, yang kaya diampun, yang tua diampun, yang muda diampun. Dan ulasan ulama dalam pengampunan itu terdapat unsur yang besar. Antara unsur yang besar ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kepada negeri kita. Allah redha kepada negara kita. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Barulah timbul satu konsep yang namanya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Okey, yang ketiga Ustaz, yang kita nak cerita tentang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke Ustaz kalau kita hanya hidup sebagai minimum, muslim minima sembahyang 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan, setakat itu saja Ustaz, buat sikit-sikit kebaikan, derma sekali-sekali dalam hidup ini. Bolehkah setakat itu? Ataupun ada lagi cerminan? Macam mana cerminan kehidupan manusia untuk mendapatkan rahmat Allah? Macam mana cerminan kehidupan manusia untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala? Kalau tak silap saya, cerminnya ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita yang hidup ni hanya sekali-sekali pergi masjid, sekali-sekali pergi surau, sekali-sekali duduk majlis ilmu, sekali-sekali kita berjumpa ustaz, sekali-sekali kita sembahyang sunat, sekali-sekali kita berqiyamul lail. Adakah itu sudah mencukupi untuk kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala? Atau ada lagi ruang? Misalnya ruang untuk bermujahadah, ruang untuk berjihad. Itu ruang yang satu besar, yang sangat besar ada tuan-tuan, yang sangat besar di hadapan kita. Mungkin kita belum masuk lagi kepada ruang berjihad untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Ustaz? Jadi pada pandangan saya, memanglah orang yang hanya hidup memenuhi tuntutan-tuntutan yang sedikit, semaya mungkin pergi masjid sekali-sekala, mungkin baca Quran pun sekali-sekala, sedekah pun sekali-sekala, makna dia tak istiqamah lah. Orang yang tak istiqamah. Sebab itu Rasulullah kata di antara amalan yang baik itulah orang yang istiqamah. Kita nak jadikan ianya makan dan minum kita. Jadi dalam kita nak dalam mengerjakan amal ibadat, kita nak jadikan dia makan dan minum kita. Macam orang sembahyang tahajud, sembahyang duha, dia seolah-olah itu makan dan minum dia. Kalau dia tak buat tu, makna dia akan menjadikan ketidakselesaan bagi dia. Macam orang makan, kalau orang tak makan pagi, tengok. Laparlah. Jadi kita nak jadikan segala benda yang Allah redha itu, segala ibadat yang Allah perintah itu,
seperti makan dan minum kita. Ya. Jadi termasuklah kalau kita lihat di antara contoh teladan yang terbaik ialah para sahabat. Ya, mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal ibadat. Bersungguh-sungguh mengikuti apa yang Rasulullah suruh. Bersungguh-sungguh dengan melaksanakan perintah yang Allah perintahkan. Jadi maknanya bila bersungguh, Allah akan bagi kepada dia rahmat. Allah akan beri kepada dia kasih sayang. Allah akan beri kepada dia keampunan. Sebab apa? Sebab dia bersungguh-sungguh. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan pada hari ini, ya, dalam kita ada berusaha untuk nak membina anjung husnul khatimah contoh dia. Ya, jadi mana kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Dan kesungguhan ini tidak akan tercapai kalau kita buat seorang-orang. Mana kita kena bersama-sama untuk menghidupkan ya institusi ilmu. Ya, sebab saya sebut tadi bahawa melaksanakan perintah Allah itu satu hal. Ya. Yang keduanya kita nak menghidupkan ilmu untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, ilmu untuk melaksanakan perintah Allah ini sangat penting. Sebab itu orang ilmu ni dia sangat bagi jihad. Bahkan orang yang mati dalam jihad, orang yang mati dalam untuk ilmu, dia mati syahid. Begitu mulianya kedudukan bagi mereka yang menuntut ilmu. Sebab itu kita balik pada cerita kita asasnya, kita meletakkan hak Allah tu di awal sekali. Sebab itu dia kata, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau sekiranya kamu masih cinta tuhibbunallah, kalau sekiranya kamu masih mencintai ahli keluarga kamu, mak ayah kamu, kedudukan kamu, profession yang ada pada kamu, tempat tinggal, kamu masih cinta. Mana kamu melebihi cintanya daripada cinta Allah, Allah kata fatarabbasu. Tunggu Allah kata hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah datangkan keputusannya. Jadi maknanya kita kena meletakkan hak Allah ni melebihi segala hak yang lain. Ya. Jadi saya juga menganjurkan tuan-tuan dan puan sekalian, di samping kita memenuhi hak Allah, jangan lupa diri kita ini perlu diperlengkapkan dengan Al-Quran. Ya, itu hak Allah ya. Kita baca Al-Quran. Sebab kita bila baca Al-Quran tu, kita membaca kalamullah. Seolah Allah bercerita kepada kita. Yang pagi tadi baru saya dengar ceramah tentang bagaimana nak mentadabbur Al-Quran. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Ini hak Allah. Jadi bila kita baca Al-Quran, seolah-olah Allah bercakap dengan kita. Allah menunjukkan apa yang dicerita itu pada kita. Jadi kita nakkan begitu. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami Al-Quran. Dapat kita mentahu terjemahan Al-Quran, barulah kita rasa nikmat. Jadi kita akan cerita halawatul iman, ya. Cerita kemanisan iman dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Okey. Ustaz, yang berikutnya Ustaz, untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah, sayang daripada Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz kata tadi tak boleh seorang-seorang. Maknanya kita kena kuat menguat, memperkokoh di antara kita, bantu-membantu di antara kita, tegur-menegur di antara kita. Maknanya dalam kumpulan, dalam jamaah. Sama ada jamaah keluarganya, jamaah masyarakatnya, atau jemaah yang lebih besar, jemaah masjidnya, jemaah suraunya, berbagai-bagai jemaah yang kita ada untuk kita bekerja untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam bentuk perkumpulan, dalam bentuk grouping, dalam bentuk jemaah dan sebagainya. Ini memang dituntut. Dan rahmat Allah datang daripada jamaah, bukan datang daripada orang perseorangan. Itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, apa yang saya nak sebutkan Ustaz ya, dalam hal yang sedemikian ni, kalau kita tengok masyarakat di bandar, Ustaz, masyarakat di bandar lah. Ustaz pun tinggal di bandar, saya pun tinggal betul-betul di Kota Raya, di Taman Tun, Ustaz tinggal di Kota Damansara di sana. Jadi masyarakat ni, Ustaz, masyarakat ni sudah dilatih cara barat. Apa masyarakat dilatih cara barat? Individualistik. Maknanya aku jaga diri aku, kau jaga diri engkau. Aku jaga diri aku, kau jaga diri engkau. Sehingga kita nak pergi jumpa kadang adik-beradik, ada orang, Ustaz, ada kedudukan, mak bapak nak datang rumah dia pun kena ada appointment. Adik-beradik nak datang jumpa dia pun kena ada appointment. Maknanya Ustaz, sudah pengaruh daripada barat, sistem daripada barat tu menyebabkan kita terasing. Kita mengasingkan diri dalam masyarakat. Bayangkan Ustaz, kerja, katakanlah kerja. Kita kerja kilang, pemilik syarikat. Daripada pagi kita keluar pukul 8.30, pukul 9 dan kita balik biasanya pukul 7, pukul 8 malam. Lepas tu tuan-tuan kita tengok TV, kita tidur.
tak bercampur dengan masyarakat, tak bercampur dengan neighbors, tak bercampur dengan jiran, tak bercampur dengan masjid, tak bercampur dengan surau. Adakah itu cara hidup macam itu boleh mendekatkan dia kepada kasih sayang Allah? Boleh mendekatkan dia kepada redha Allah? Boleh mendekatkan dia kepada hidayah Allah? Dan yang Ustaz sebut tadi, bolehkah itu mendekatkan dia kepada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Sila Ustaz. Okey, jadi tentang cara hidup ni, saya dalam 3 hari ni saya ada baca buku tentang akhlak Yahudi. Akhlak Yahudi, bagaimana Yahudi ni dia punya akhlak-akhlak tertentu. Sebab apa kita cerita Yahudi? Sebab dalam Al-Quran banyak kali banyak tempat yang Allah menceritakan kejahatan Yahudi. Siapa Yahudi? Sebabnya ialah Allah nak bagikan perumpamaan kepada kita bahawa ini dia manusia yang tak mau taat kepada Allah. Mana dia jangan ikut cara perangai mereka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana saya sebut tadi, seperti mana Datuk sebut tadi, kadang-kadang kita ni terkesan dengan hidup individualistik, hidup materialistik. Ini adalah hidup barat yang kadang-kadang yang menggagalkan kehidupan manusia itu sendiri. Kadang-kadang kehidupan cara materialistik ini menghancurkan kehidupan kekeluargaan, menghancurkan kehidupan kejiranan. Itu yang kita kena faham, tuan-tuan. Sebab itu bila kita baca tentang kehidupan Yahudi, apa kejahatan Yahudi yang Allah sebut dalam Al-Quran, antaranya ialah mereka yang meninggalkan mak ayah. Orang yang meninggalkan mak ayah ni, orang yang tak pentingkan mak ayah ni, ibu bapa dia, orang ini tak menghidu bau syurga. Masuk syurga belum lagi, bau syurga pun tak terhidu. Syurga ni dia syurga ni kita 500 tahun perjalanan kita dah hidu dah. Kita dah bau dah. Oh subhanallah, wanginya syurga ni. Tapi orang yang buat jahat kepada mak ayah dia tidak akan menghidu bau syurga. Jadi ini akhlak dan amaran Nabi SAW supaya kita kena menjaga akhlak kita. Kita kena menjaga akhlak kita dengan mak ayah kita. Kita kena menjaga akhlak kita dengan isteri kita. Kita kena menjaga akhlak kita dengan anak-anak kita. Jadi ini dia. Kalau sekiranya kita tak dapat lakukan, nescaya amaran Allah akan turun. Sebab itu, seperti Datuk sebut tadi, kalau sekiranya kita ini masih berpegang kepada cara kehidupan materialistik, cara kehidupan barat, mana kita telah meninggalkan kehidupan Al-Quran. Jadi sebab itu pentingnya kita berusaha untuk mengkaji, mendapatkan bagaimana kehidupan yang Al-Quran bentuk manusia. Supaya manusia ini dekat kepada Allah. Supaya manusia ini berbuat baik kepada orang tuanya. Supaya manusia ini sentiasa mencari rahmat Allah. Sebab dia unsur-unsur akhlak yang baik ini semuanya menjurus kepada mencari rahmat Allah. Kita buat ibadat, semuanya menjurus kepada takwa. Kita buat kebaikan, semuanya menjurus kepada amal soleh. Semua itu akan berhimpun. Sebab itu kalau dia tak jadi, kalau nak jadi orang yang bertakwa, dia buat tak baik, dia tak jadi. Ataupun dia nak dapatkan amal soleh, dia masih kucak-kacir dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan kejiranan dia. Jadi kita kena betulkan ni, unsur-unsur ni. Supaya kita akan mendapat amal soleh. Kita akan mendapat ketakwaan dan kita akan mendapat rahmat Allah. Jadi barulah segala masalah hidup ni akan mudah untuk diselesaikan. Segala masalah kekeluargaan kita mudah untuk kita bendungkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengharapkan begitu. Jadi mudah-mudahan jadi dengan amal soleh kita, dengan amal kebaikan kita, kita mengutamakan hak Allah. Kita mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya-Allah segala masalah keluarga kita, masalah kehidupan kita ini mudah untuk diselesaikan kalau kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sebagai Alhamdulillah. Ustaz banyak kali sebut tadi, Ustaz ni masih batuk-batuk lagi Ustaz para penonton jadi ya maklumlah tuan-tuan Ustaz sudah menjalani satu pembedahan yang besar kan major operation pintasan jantung ataupun bypass. Bukan itu saja.
Ustaz sudah menjalani proses namanya operasi untuk membetulkan injap. Injap pun agaknya ada masalah, jantung pun ada masalah. Dua-dua sekali tuan-tuan dan puan dibuat dalam satu masa, sebab itu agaknya operationnya agak rumit sedikit dan Ustaz telah menjalaninya dan operationnya telah berjaya. Sebab itu recovery-nya sekarang dah masuk dalam minggu yang ke-6 tuan-tuan dan puan. Minggu ke-6 kita tengok masih batuk-batuk lagi dan Ustaz sebenarnya kehilangan berat badan tuan-tuan yang agak banyak tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok Ustaz dibandingkan dengan Ustaz 2 bulan yang lepas, yang kita biasa dengan Ustaz dengan sekarang ni agaknya dari saiz tubuh tu rasanya tuan-tuan pengecutannya itu nampak pada kita. Tapi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memang telah berdoa pun masa operation dan tuan-tuan pan beribu-ribu, puluh ribu tuan-tuan yang sudah mendoakan Ustaz supaya pembedahan itu dapat berjalan dengan baik, lancar dan pembedahan pun telah berjalan dengan lancar. Tuan-tuan puan ramai yang rindu dengan Ustaz. Ramai yang tulis kepada saya, mesej kepada saya, terutama yang telah mengikuti kelas-kelas Al-Quran Ustaz. Tuan-tuan puan, mereka rindu dengan bacaan-bacaan Ustaz, rindu ditegur-tegur oleh Ustaz, rindu bertegur tentang makhraj yang betul macam mana, tentang hukum tajwid yang betul macam mana, ikhfa'nya macam mana, izharnya macam mana, nun sabdunya macam mana, mim sabdunya macam mana, tuan-tuan. Itu mereka rindu kepada Ustaz, insyaAllah. Apapun Ustaz, insyaAllah. Tadi Ustaz menyebutkan tentang apapun para penonton yang hormat sekalian ni, kita mengutamakan hak Allah. Ni, dia ada hak manusia, dia ada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contoh. Bila azan dilaungkan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita mesyuarat, macam mana nak buat? Kita berniaga, macam mana nak buat? Tuan-tuan yang nak pergi Mekah, tuan-tuan pergi Madinah, sebelum azan lagi, tuan, sebelum azan lagi kita dengar prompt sana, prompt sini, prompt sana, prompt sini, prompt sana, prompt sini. Dengar bunyi tuan-tuan dengar bunyi shutter tu. Shutter tentang menutup kedai tu, sana kedai tutup, sana sini kedai tutup. Yang tinggal tuan-tuan kat sana tak ada orang curi tuan-tuan. Tinggalkan barangan begitu terdedah macam itu pun tak ada orang curi. Tinggalkan duit terdedah macam itu pun tak ada orang curi tuan-tuan dan puan. Ni di Mekah dan Madinah. Tapi apa yang saya nak sebut Ustaz? Bila azan dipanggilkan di Mekah dan Madinah, dan kalau tengok cerita-cerita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tak ada kecuali yang munafik, yang fasik, yang tidak menyambut seruan azan itu. Yang lainnya berderu-deru pergi ke Masjid Nabawi untuk menunaikan solat berjamaah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustaz, ambil tadi. Ustaz kata mengutamakan Allah. Dalam konteks bila disebutkan kita sedang bermesyuarat, dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang bawa kereta lalu Masjid Al-Surau. Dengar azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tuan-tuan nak meneruskan perjalanan ke, nak singgah ke masjid ke, nak ambil wuduk dulu ke, nak sembahyang bersama berjamaah di masjid itu ke, atau tuan-tuan, atau kita sedang pergi shopping sekarang tuan-tuan. Pergi shopping, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang tidak dilakukan azan, tapi kita tahu Zuhur atau Asar masuk, katakanlah 4:45 azan masuk. Di shopping mall tu ada surau, disebutkan tingkat 3 ada surau dan surahnya amat besar tuan-tuan dan puan. Sama ada kita nak meneruskan shopping atau kita menunaikan sembahyang asar dahulu. Shopping itu hak manusia, sembahyang asar itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana nak utamakan? Tuan-tuan, ini a question of making priority, put a priority to ourselves. Di mana prioritinya? Sila Ustaz. Jadi sebut hak Allah, hak manusia. Ya, kadang-kadang tuntutan kita dengan manusia dan tuntutan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti mana yang saya faham, ya, kalau hak Allah itu bertemu dengan hak manusia, kita kena utamakan hak Allah dahulu. Kita kena utamakan hak Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu berbanding dengan hak manusia. Ya, sebab itu kalau kita tengok di Mekah kan, kalau masuk waktunya orang akan tinggal orang akan tinggalkan segala kerja-kerja dunia kan. Semua pergi sembahyang kan. Sebab apa boleh buat? Di sini dia tak boleh buat. Ya sini kalau orang nak pergi kedai tu orang dengar azan, tak apalah pergi kedai dululah. Kan. Pasal apakah kita tidak, salah satunya ialah mungkinlah ni pandangan saya, kerana semangat jemaah itu. Semangat berjemaah itu, ya. Kalau seorang-seorang buat kerja dia tak bersungguh. Macam kita nampak Husnul Khatimah ni, ya.
Kalau kita seorang-seorang, kita tak bersungguh. Jadi kita kena ada ramai orang sokong, ramai orang yang bersama-sama bagi semangat tu lebih. Ya, jadi hak berjemaah itu sangat penting. Sebab tu buat Islam ni pun tak boleh buat seorang-seorang. Kan? Kalau tengok Yahudi, dia nak menghancurkan Islam pun, dia ada organisasi yang tersusun. Jadi kita yang nak melaksanakan Islam ini perlu juga mempunyai satu organisasi yang tersusun. Sebab itu penting. Ya, dalam kita nak menunaikan hak Allah ini, perintah Allah ini, perlunya saling ingat mengingati. Kadang-kadang manusia ni terlupa, kan? Ingat, terutama kali keluarga, ya, itu adalah asas yang pertama. Keluarga, suami kena ingatkan isteri sembahyang di awal waktu. Ya, isteri kena ingatkan suami dia sembahyang di awal waktu, ya. Jangan kita cuaikan. Kerana kalau kita cuai, kita mengundang balak daripada Allah, bukan rahmat. Tapi kalau kita melaksanakan perintah Allah itu, mana kita mengundang rahmat Allah. Kita mengundang kasih sayang Allah. Kita nakkan kasih sayang Allah ni. Ya, kita nakkan mengutamakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, jadi sebab itulah saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, agenda untuk mendapatkan rahmat Allah ini sentiasa ada dalam kepala otak. Agenda untuk mendapatkan apa dia rahmat Allah yang aku nak buat. Ya. Apa lagi? Ya. Kalau ada kelebihan rezeki, ya, tak mana ke tempat untuk kita infak? Tak mana ke tempat ada untuk kita nak melakukan sedekah? Ya, sebab kita tahu bahawa orang sedekah ni selalunya dia tidak akan rugi. Orang sedekah ni dia tidak akan miskin. Orang yang sedekah ni Allah akan tambahkan rezeki dia. Kadang-kadang Allah akan menggandakan rezeki dia. Ya. Kita kadang-kadang kita dengar dah, tapi nak buat, nak laksanakan tu. Jadi kalau kita seorang-seorang memang susah. Jadi perlunya sokongan anak bini kita, ya, anak-anak kita, ya, jiran-jiran yang juga jemaah masjid menyokong untuk kita buat. Ya. Ingat mengingati. Inilah yang akan menyebabkan kita teruja untuk nak melaksanakan. Kita seronok untuk nak buat. Sebab apa? Sebab kita pergi sama-sama. Kita pergi dalam keadaan kita berjemaah. Sebab itu penting. Dalam usaha berjemaah ni sangat-sangat penting supaya kita dapat laksanakannya secara kolektif, secara berjemaah, secara kita ingat mengingati antara satu sama lain. Yang mudah-mudahan Allah mencampakkan rahmat itu kepada semua kita sekali. Allah. Itu. Okey. Ustaz, apa ni para penonton dan mati sekalian, saya ingin membuat beberapa pengumuman. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, tentang kasih Allah, sayang Allah, mendapat rahmat Allah, redha Allah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan merasakan keluarga tuan-tuan, rumah tuan-tuan, belum lagi sebagaimana Ustaz sebut tadi, belum lagi mengutamakan Allah lebih daripada mengutamakan kehendak kita. Mengutamakan hak Allah lebih daripada mengutamakan hak kita. Anak-anak kita pun tidak mengutamakan Allah, suami isteri tidak mengutamakan Allah, seluruh ahli keluarga tidak mengutamakan Allah. Misalnya tuan-tuan, antara baca buku novel, antara baca magazin dengan membaca Al-Quran, mana nak diutamakan? Quran itu ialah milik Allah, hak Allah, kalam Allah. Sementara tulisan-tulisan buku-buku ialah tulisan manusia, milik manusia, cerita manusia. Yang mana kita nak utamakan tuan-tuan? Ada orang memberitahu saya, Quran adik-beradik ada 4 orang, mak dan ayah 2 orang, 6 orang, anak saudara 2 orang duduk di rumah. Jadi semuanya 8 orang duduk di rumah. Quran ada sebiji 2 biji aja tuan-tuan. Sebiji 2 biji itu pun tidak disentuh Quran itu. Yang lainnya magazinnya banyak, tuan-tuan nampak tentang shopping dia punya shopping booklet yang cukup banyak datang ni. Shopping booklet daripada itu, daripada ini datang tuan-tuan. Hari-hari shopping punya booklet itu datang tuan-tuan. Macam-macam cerita tentang sale itu, sale ini dan sebagainya. Yang itu kita raikan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak raikan. Quran Allah kita tidak raikan. Kalimat Allah kita tidak raikan. Ambil satu tentang solat. Tentang solat tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah tua-tua dia pun. Minta maaf dan tuan-tuan, dah tua-tua dia pun. Salat setakat salat fardu saja. Mana qabliyahnya? Mana ba'diyahnya tuan-tuan? Mana dia? Mana semayang isyraqnya? Mana semayang duhanya? Tuan-tuan, Masya Allah. Mana semayang taubatnya? Mana semayang hajatnya? Mana semayang witirnya? Masya Allah, tuan-tuan. Terlalu banyak jenis semayang. Bahkan ada jenis semayang yang tidak ada bersebab. Semayang sunat 2 rakaat, tidak ada sebab, tuan-tuan dan puan. Terus saja.
Ada apa ingatan kepada Allah? Sembahyang 2 rakaat, sunat 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah kita buat benda ni tuan-tuan puan? Dan saya yang akhir ni Ustaz, dalam musim COVID-19 ni Ustaz, COVID-19, kita berada di rumah, memanglah, tapi banyak masa di rumah. Anak berada di rumah, isteri berada di rumah, suami berada di rumah. Saya nak sebut tentang pimpinan keluarga ni Ustaz. Untuk kita sayang Allah, kasih Allah, cinta Allah, redha Allah, dapatkan semuanya keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tujukan kepada ketua keluarga. Saya ketua keluarga Ustaz. Saya sebagai suami, saya sebagai ayah, saya sebagai ketua keluarga. Saya nak tanya ketua keluarga, saya nak tanya diri saya sendiri Ustaz. Sudahkah saya menjalankan tugas ketua keluarga? Yang pertama, sudahkah saya meletakkan keluarga itu asasnya, matlamatnya untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ketua keluarga, sudahkah saya menunjukkan satu kepimpinan, contoh uswatun hasanah, contoh-contoh akhlak yang mulia tuan-tuan. Saya tak bergaduh dengan isteri, saya tak tengking isteri, saya tak tengking anak-anak, tuan-tuan ya. Saya tak gelojoh sangat makan, tuan-tuan dan puan. Saya beli barang-barang pun saya perhatikan barang. Yang mana yang syak wasangka saya tak ambil, saya tak beli. Yang mana yang haram memang tak pernah masuk dalam rumah saya. Yang mana yang syubhah tak masuk dalam rumah saya. Tuan-tuan, sebagai ketua keluarga. Apalagi sebagai ketua keluarga. Yang besar sebagai ketua keluarga ialah saya kena pimpin ahli keluarga saya. Sembahyang berjamaah, saya kena jadi imam. Kalau rumah kita jauh daripada masjid, sembahyang berjamaah kita jadi imam. Untuk membaca Al-Quran, insya-Allah kita menjadi orang yang pertama dilingkungi oleh anak isteri kita. Dan kita mesti mampu sebagai ketua keluarga menegur sikit-sikit makhraj tak betul, sikit-sikit. Walaupun kita tak mendalami tajwid dan sebagainya, anak-anak dan kaum keluarga tidak mendalami tajwid, tapi sikit-sikit ketua keluarga itu mesti lebih daripada anak-anak, lebih daripada isteri yang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga Ustaz yang saya nak sebutkan ya, tentang lemah ni kepimpinan dalam keluarga kita ni. Terutama saya sebagai suami, saya sebagai ayah tuan-tuan, saya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah tanya kepada saya. Isteri yang belum pakai tudung lagi, yang belum tutup aurat lagi, Allah tanya kepada saya. Anak dara yang belum tutup aurat lagi, Allah tanya kepada saya. Anak dara kita yang keluar bersama dengan boyfriend dia, keluar pukul 5 petang, balik pukul 12 malam, Allah akan tanya kepada saya. Tuan-tuan dan puan, inilah benda-bendanya. Amalan-amalan isteri dan anak-anak tuan-tuan yang tidak mengamalkan Islam dalam keluarga kita, Allah tanyakan saya. Dan saya mesti menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, cuba komen sikit yang itu Ustaz. Sila Ustaz. Jadi betul lah tu. Pandai kata kita pada hari ini kadang-kadang akhlak-akhlak kita ni kita tak jaga. Yang menyebabkan kita ni jauh daripada kasih sayang Allah. Ya, bila akhlak kita tak jaga, menyebabkan kita ni jauh daripada rahmat Allah. Ya. Seperti mana Datuk sebut tadi dah ya. Kalau sebagai seorang suami, kita kena lead keluarga kita. Ya. Pertama sekali jadi imam. Jadi imam ketika solat fardu. Sekarang kita tak boleh pergi masjid. Kita tak boleh pergi masjid ya. Jadi kita kena lead keluarga kita ini jadi imam. Kalau kita tak jadi imam, anak lelaki kita akan jadi imam. Jadi mana kita akan cuba usahakan untuk biar keluarga kita ini menjadi orang yang saleh. Tuan-tuan. Jadi itu yang dikatakan hak Allah tu. Itu yang dikatakan mencari rahmat Allah. Kalau tidak kita ni sentiasa leka dengan tuntutan dunia yang sentiasa datang mendatang. Yang sentiasa dia cuba untuk jauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat Datuk sebut tadi tentang tentang anak perempuan kita tak pakai tudung, contoh dia ya, ataupun masih melakukan perkara yang tak baik ya. Kita biarkan. Ini nama dia dayus. Orang kata Rasulullah di antara orang yang tak bau syurga ialah suami yang dayus. Suami dia boleh biarkan isteri dia tak pakai tudung. Suami dia boleh biarkan isteri dia ini dia bergaul dengan siapa saja ya, bersama dengan siapa saja. Ini nama dia dayus. Kita tengok ini benda kecil, benda macam seolah-olah seolah-olah tak memberi apa-apa pada kita. Tetapi ianya membawa kita ini kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali ya, kita sebagai ketua keluarga kita kena jaga ni. Kena jaga ya. Jangan biarkan kita menjadi dayus. Kita menjadi orang yang boleh kompromi dengan apa dosa dan pahala maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya nak sebut juga ya. Jadi orang yang dayus bau syurga pun tak ada. Tak usah kata nak masuk syurga, nak bau syurga pun
Tak dapat. Ya. Bau syurga pun tak dapat. Jadi ini dia. Jadi kita tak mahu benda ini. Jadi saya pesan sungguh-sungguh pada ketua-ketua keluarga untuk kita membetulkan kehidupan kita. Ya. Jadi di antara faktor yang menyebabkan kita ini boleh lead keluarga kita kena jadi imam. Kena jadi imam. Ya. Walaupun kita ni tak sempurna, tak apa. Ya, kita tak sempurna, tak apa. Ya. Tapi kita kena usahakan diri kita ini untuk melayakkan diri kita ini untuk mengetuai ibadat, mengetuai kebaikan. Ya. Kita sebagai qudwah amal. Qudwah amal. Ya, qudwah amal di mana apa? Contoh teladan yang terbaik. Ya, kalau ayah buat ni, anak akan ikut insya-Allah. Tapi kalau ayah tak nak buat, ayah masih lagi lakukan maksiat, anak tak akan respect. Anak tak akan respect kita. Jadi ini yang menyebabkan lebih jauh keluarga kita dengan Allah. Sebab itu saya pesan sungguh-sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah hari ini kita nasihat menasihatilah, ya. Tanasahu, ya, kita tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabri. Kita berpesan-pesan ke arah kebenaran dan juga berpesan-pesan ke arah kebaikan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa mendapat, kita keluar daripada orang yang Quran sebut sebagai orang yang rugi, ya, wal asri. Sungguhnya demi masa manusia itu rugi belaka. Siapa yang untung? Orang beramal soleh tak untung lagi, orang yang beriman pun tak untung lagi, sehinggalah dia dapat berpesan-pesan ke arah kebaikan dan juga berpesan-pesan ke arah kebenaran. Jadi kita hari ini kita berusaha untuk berpesan-pesan. Ya, nasihat menasihati, mudah-mudahan kita akan mendapat diri kita ini lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan rahmat Allah. Sebab rahmat Allah inilah yang menyelesaikan banyak masalah. Banyak masalah. Kita ni hidup ni, kalau tak ada masalah ni bukan hidup lah. Ya, masalah ni sentiasa akan datang mendatang. Jadi macam mana kita nak berusaha untuk menyelesaikan? Dengan kita mencari rahmat Allah. Kita mengutamakan apa yang Allah perintahkan. InsyaAllah segala kerja dunia kita yang lain dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti mana ayat dalam surah At-Talaq Allah sebut dah. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuquhu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan bagi jalan keluar. Jadi Allah berikannya soft problem dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ini petuanya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Allah akan beri kebaikan kepada dia. Ya, jadi Allah berikan selesai masalah dia, selesai masalah kehidupan dia, dan Allah beri rezeki yang tanpa disangka-sangka. Tuan-tuan, ya. Sebab itu jangan kita berhenti ataupun jangan kita kita kena sentiasa berusaha untuk, ya, memberikan sesuatu benda. Insya-Allah Allah akan memberi balik, ya, macam orang bersedekah. Ya, kita bersedekah untuk anjung husnul khatimah. Insya-Allah Allah akan balikkan harta kita. Jangan kita rasa kedekut, insya-Allah. Jangan kita rasa kerugian. Orang yang melabur ke jalan Allah ni jangan rasa rugi. Sebab Allah akan gantikan balik, insya-Allah. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki yang tanpa disangka-sangka. Yakinlah tuan-tuan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ya, jadi dengan kita menumbuhkan anjung husnul khatimah ini, tuan-tuan, ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ini jihad kita, jihad ilmu kita. Ya, kalau kita tak mampu untuk pergi jihad, menggandaikan nyawa kita, menggandaikan tenaga kita, ya, kita tak mampu nak buat, tuan-tuan. Tetapi kita ada jalan lain, cara lain yang bagaimana kita jihad dengan harta kita. Jadi mudah-mudahan orang yang berjihad dengan harta dia, Tuhan akan balas kepada dia dengan balasan yang terbaik. Ya. Sebab itu orang yang nak mati ni pun, orang yang dah nak mati ni, ya, ketika itu dia minta kepada malaikat supaya ditakhirkan kematian dia. Dia kalau boleh lewatkan mati dia. Pasal apa? Pasal dia kata aku nak bersedekah. Dia tak kata pergi haji. Dia tak kata sebenarnya berjemaah, dia tak kata baca Quran. Tapi dia kata antasaddaq, ya, aku nak bersedekah. Sebab apa nak bersedekah? Sebab sedekah ni pahalanya sangat besar. Pahalanya begitu hebat. Pahalanya begitu hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang menjadi pengasas, ya, orang yang meletakkan batu bata pertama membangunkan anjung husnul khatimah, tuan.
pahalanya akan pahalanya akan berpanjangan. Selagi orang menggunakan Ajrul Wusul Khatimah, pahala kita berpanjangan. Sebab kita yang meletakkan batu-batu asas. Orang yang meletakkan batu-batu asas ini, dia akan panjang dia punya pahala, tuan-tuan, insya-Allah. Walaupun kita dah mati, tuan-tuan, dividen dia masih lagi diberi oleh Allah dalam kubur, tuan-tuan. Dividen dia tak berhenti masuk dalam kubur kita, insya-Allah. Jadi rebutlah, ya, sebagai orang yang menjadi pelopor, orang yang menjadi perintis ini, dia punya fungsi dia punya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tu ya tu. Alhamdulillah. Ustaz, orang yang merintis ni Ustaz, orang yang merintis dalam Islam ni, para penonton yang maksudkan, perintis, pelopor ni ada special, special position yang Allah posisikan mereka kalau mereka merintis kepada kebaikan, pelopor kebaikan. Orang yang pertama membuat kebaikan, diikuti oleh orang-orang yang berikutnya sampai kiamat, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang mengikuti kebaikan yang kita buat sebagai perintisnya, tuan-tuan, mengalirlah pahala ni kepada kita. Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan, penuh, tuan-tuan, penuh dekat alam kubur kita, alam barzah kita, penuh dengan, tuan-tuan, pahala-pahala yang pernah kita buat. Antaranya kita bersedekah, antaranya kita menolong orang miskin, antaranya kita menolong anak yatim, antaranya, tuan-tuan dan puan, kita membantu meletakkan batu asas pertamanya membina kompleks Anjur Husnul Khatimah yang sedang kita usahakan, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa, tuan-tuan, yang pertama, tuan-tuan, tengok sijil wakaf. Sijil wakaf tunai, sijil wakaf tunai. Tuan-tuan, kita jangan anggap benda ni kecil, jangan anggap benda ni membebankan, jangan anggap ni Allah, apa ni, derma. Masya Allah, tuan-tuan. Bukanlah setiap bulan orang datang pungut derma. Bukanlah setiap tahun orang datang pungut derma. Bukanlah setiap 10 tahun orang datang pungut derma. Ada di antara kita, tuan-tuan, agaknya dalam bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi, agaknya isteri belum menderma, suami belum menderma. Ambillah Palestin, tuan-tuan. Ambil Palestin. Ustaz Muhammad Akib Abdullah adalah orang yang ke depan, orang yang di barisan hadapan dalam aman Palestin. Berapa orang yang sudah menderma orang Palestin? Berapa orang yang sudah menderma, tuan-tuan, tentang kedahsyatan penderitaan yang berlaku kepada orang-orang Palestin yang keluar daripada bumi Palestin, yang cari membeli perlindungan, tuan-tuan dan puan, yang terpaksa pindah daripada bumi Palestin, pergi ke Syria, pergi ke Jordan, pergi sampai ke Turki, sampai ke mana-mana, sampai ke Malaysia pun ada, tuan-tuan dan puan. Dan kita kena bantu orang ni. Persoalannya, berapa orang yang dah bantu? Berapa orang yang dah mengulurkan? Berapa orang yang bagi tahu bank, aku nak buat sumbangan sebulan RM50, sebulan RM10, potongan, buat potongan bulanan. Saudara-saudara, kita dah dengar cerita. Gambar-gambar Palestin kita dah dengar. Gambar anak-anak yang mati di Palestin kita dah dengar. Gambar bayi-bayi yang mati di Palestin kita dengar. Gambar macam mana, tuan-tuan, perempuan Palestin, tuan-tuan, diperkosa oleh orang Yahudi, kita pun dah dengar, tuan-tuan, nampak. Tapi apa respon daripada kita? Apa respon daripada kita? Untuk dapatkan kasih sayang Allah tadi, untuk dapatkan redha Allah, untuk mendapatkan hidayah Allah, untuk mendapatkan, tuan-tuan, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk yang Allah berikan kepada kita. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, yang saya nak sebutkan, insya-Allah, tadi kita katakan sijil wakaf tunai. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, saya harap sangat. Inilah projek ini, tuan-tuan. Mari kita sama-sama, tuan-tuan. Kompleks Anjur Husnul Khatimah ini bukan milik Hasan Ali, bukan milik Yayasan Sabaha. Ini milik semua, tuan-tuan, milik semua. Nak berkhidmat kepada semua. Bukan nak khidmat kepada keluarga Hasan Ali, bukan. Bukan nak khidmat kepada orang-orang yang simpati kepada Hasan Ali. Tidak. Nak khidmat kepada semua orang. Orang di Asia ni, orang di Indonesia kita nak khidmati. Orang di Singapura kita nak khidmati. Orang di Brunei kita nak khidmati. Selatan Thailand kita nak khidmati. Teman-teman yang bersama dengan kita. Apa khidmatnya, tuan-tuan? Khidmatnya, kita nak bagikan benih-benih iman. Khidmatnya, kita nak bagikan benih-benih takwa. Ini kompleks Anjur Husnul Khatimah. Khidmatnya, kita nak berikan persediaan yang cukup untuk mereka mati bertemu dengan Allah. Sekarang, tuan-tuan, umat akhir zaman ni, tuan-tuan baca yang saya baru baca 2-3 hari yang lepas. Umat akhir zaman ni salah satu daripada perkara yang membezakan umat-umat yang lain. Umat akhir zaman ni biasanya, sebagai tanda-tanda kiamat, tuan-tuan,
mati terkejut, tuan-tuan. Mati terkejut, mati terkejut, mati terkejut, mati terkejut. Kenapa lagi mati terkejut, tuan-tuan? Dengan deltanya, dengan lambdanya, dengan betanya, dengan alfanya, dengan various berbagai varian kepada COVID ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, lambda sedang delta tak cukup lagi. Lambda Allah datangkan kepada kita. Lambda ni, tuan-tuan, tak boleh hidup dikatakan lebih daripada 4 jam, tuan-tuan. Masuk dalam tubuh, pergi paru-paru, tak sempat 4 jam, tuan-tuan. Tak sempat 4 jam. Tak ada tanda-tanda. No symptoms, tuan-tuan nampak. Jadi mati akan bersama dengan kita. Maut akan bersama dengan kita. Saudara-saudara, Komplek Anjung Suluh Khatimah untuk menyediakan manusia supaya mereka ada persediaan untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti. Yakin tak, tuan-tuan? Yakin tak, tuan-tuan? Setakat amalan kita sekarang, setakat amalan dengan isteri, amalan dengan anak-anak, amalan dengan keluarga kita, setakat salat kita, setakat baca Quran kita, setakat derma kita, setakat ini. Tuan-tuan yakin tak yakin? Tuan-tuan akan mati boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi Ustaz mengatakan, tuan-tuan, ya, tentang derma kita, derma bakti kita, tentang sedekah kita. Tuan-tuan, punyalah nilai sedekah. Banyak buku-buku yang ditulis, tuan-tuan, bab sedekah, buku-buku cerita tentang sedekah. Masya Allah, tuan-tuan. Bacalah buku ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila baca buku-buku ini, tuan-tuan boleh tahu di mana kita. Jauhnya kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaya, tuan-tuan. Setengahnya kita selesa hidup. Tapi nak memberikan, nak mengeluarkan sedikit untuk kita keluarkan zakat pun susah. Untuk kita mengeluarkan, tuan-tuan, bantuan-bantuan dalam berbagai bentuk pun susah. Susah, tuan-tuan. Kedekut. Dan jiwa kita diikat oleh kedekut. Jiwa kita diikat oleh bakhil, tuan-tuan dan puan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Sebab jiwa kita tidak didedahkan dengan kebesaran Allah. Jiwa kita tidak didedahkan dengan amal ibadat untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, saya harap sangatlah. Mari kita bantu. Sama-sama kita bantu. Projek umat. Ini projek umat. Satu-satunya dalam dunia projek ini, tuan-tuan. Satu-satunya di Asia. Satu-satunya di Malaysia. Satu-satunya di Selangor. Projek ini berharga antara 15 ke 20 juta ringgit, tuan-tuan. InsyaAllah. Habis saja COVID ni, tuan-tuan. InsyaAllah. Kalau COVID ni makan masa dalam 2-3 tahun lagi, saya rasa selepas itu maka tertegaklah Komplek Anjung Suluh Khatimah. Dalam keadaan macam mana pun, kita akan tegakkan Komplek Anjung Suluh Khatimah. Dermalah, tuan-tuan dan puan, infaklah, tuan-tuan dan puan, bantulah, tuan-tuan dan puan, setakat yang mampu untuk kita sama-sama membangunkan Komplek Anjung Suluh Khatimah. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, yang saya ingin sebutkan, insya-Allah, tuan-tuan, buku-buku kita ni, 3 serangkai, buku 3 serangkai. Dapatkan, tuan-tuan, inilah buku asas, inilah buku rujukan asas. Yang saya harap, tuan-tuan, buku ini, insya-Allah, tuan-tuan tengok tu, buku 3 serangkai. Dalam bentuk printed book ni pun ada, dalam bentuk e-book pun ada, tuan-tuan. Dapatkanlah salah satu daripada form bentuk buku yang tuan-tuan dah. E-book pun ada, printed book pun ada, physical printed book pun ada. Dapatkanlah, tuan-tuan. Jadikan buku ini buku rujukan dalam rumah. Jadikan buku ini buku untuk kita gift, untuk kita bagi hadiah kepada anak kita menyambut hari lahir, menantu kita menyambut hari lahir, kita menyambut teman-teman menyambut anniversary, tuan-tuan. Bungkus elok-elok 3 buku ni. Kita dah bungkus elok-elok, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan bagi nama saja. Kita akan hantarkan kepada teman-teman, tuan-tuan. Tuan-tuan bagi nama kat kami. Tuan-tuan buat bayaran kepada 3 buku ni. Kepada siapa tuan-tuan nak hantar, kami hantar terus, tuan-tuan. Kami hantar terus, tuan-tuan, kepada mereka yang tuan-tuan bagi. Macam kita order Grab lah. Macam kita order Grab, tuan-tuan dan puan. Di mana pun kita bagi tahu saja. Hantar rumah ini, hantar rumah ini, hantar rumah ini. Bukan hantar rumah kita, tuan-tuan dan puan. Ini kita boleh lakukan, insya-Allah. Kemudian yang keempat, saudara, yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan, kalau masalah rumah tangga ada masalah macam yang disebutkan tadi, yang Ustaz sebutkan tadi, tuan-tuan. Masalah nak hidupkan agama, masalah kasih sayang Allah nampaknya kurang dalam rumah, masalah cinta Allah kurang dalam rumah, masalah kita ibadah pada Allah kurang dalam rumah, masalah pimpinan keluarga yang tidak nampaknya, yang tidak efektif, tidak bergerak pimpinan keluarga dalam rumah, masalah jiwa agama tak ada dalam rumah, roh agama tidak ada dalam rumah, tuan-tuan kontak kami, tuan-tuan. Kami di Yayasan Sabah ada satu unit, namanya Unit Usrah Keluarga. Unit Usrah Keluarga. Kontak saya, tuan-tuan. Kontak Puan Nisa atau Puan saya. InsyaAllah ada nombor dekat sekarang ni, ada nombor dekat skrin sekarang ni. Kontak saya, kita bincang, tuan-tuan. Apa caranya kita boleh letakkan agama dalam keluarga. Kita boleh cahayakan agama dalam keluarga. Kita boleh gemerlapankan agama dalam keluarga. Kita boleh suntik roh agama dalam keluarga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada pengalaman 35-40 tahun, tuan-tuan. Kita ada ilmu sikit dalam bidang ini, insya-Allah. Percuma, tuan-tuan, percuma.
hanya tuan-tuan dan keluarga diminta menderma sikit kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang lainnya sebenarnya percuma. Kemudian yang kelima, tuan-tuan dan puan, kita punya webinar. Jangan lupa tuan-tuan. Webinar 1, tuan-tuan dan puan, sudah pun siap. Videonya sudah siap. Full video. Webinar 1, pembentangan 1 saya buat. Pembentangan 2, Ustazah Muzayyanah Abdullah. Allah cantik tuan-tuan. Videonya cantik. Suaranya cantik. Gambarnya cantik. Tuan-tuan, full video. Full video. Namanya webinar 2, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan sumbanglah kepada Anjung Husnul Khatimah. RM20 aja sumbang kepada Anjung Husnul Khatimah. Semuanya yang kita buat, tuan-tuan dan puan, untuk mengumpulkan dana bagi kita membangunkan Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Dah keluar dah tuan-tuan, posternya pun dah ada, dah boleh didapati tuan-tuan dan puan. Apa dia? Laporan penuh webinar 1 yang diadakan pada 26 hari bulan 6 yang lalu. Kemudian tu webinar 2, tuan-tuan. Webinar 2 akan berlaku pada 28 hari bulan. Hari ini 11 hari bulan, tuan-tuan, 28 hari bulan hanya tinggal berapa hari lagi, tuan-tuan? Tinggal 17 hari saja lagi. 17 hari saja lagi, tuan-tuan, kita mengadakan webinar yang kedua. Apa tajuknya? Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Hari Sabtu, 28 hari bulan, 9.30 pagi sampai pukul 12.30 atau pukul 1. Saya dengan Ustaz Nur Hizam namanya. Ustaz Nur Hizam ni biasa keluar TV, radio dan sebagainya. Yang terkenal, tuan-tuan dan puan, saya dengan dia mengendalikan program 3 jam setengah ini. Percuma, tuan-tuan. Percuma. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, cepat sebab kita hanya menyediakan tempat 500 orang saja. Kita punya aplikasi boleh muatkan 500 orang. Ini online. Ini webinar, tuan-tuan. Seminar online. Hanya tuan-tuan pegang telefon saja. Tuan-tuan tengok dalam telefon saja seminar. Orang kita Kinabalu dengan telefon, orang Bandar Seri Begawan dengan telefon, orang Woodland di Singapura dengan telefon, orang Tempinis dengan telefon, orang Gelang dengan telefon, tuan-tuan dan puan dengan telefon. Kita berseminar insya-Allah. 28 hari bulan 8, hari Sabtu 9.30 pagi sampai pukul 12.30 atau pukul 1, tuan-tuan. Percuma, tuan-tuan dan puan. Yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, kita punya Telegram. Masuklah Telegram, tuan-tuan. Joinlah Telegram kita, tuan-tuan. Saya tak tahulah, tuan-tuan, dah berapa, dekat 10 bulan dah. Join Telegram, join Telegram, join Telegram. Apa masalahnya, tuan-tuan? Percuma. What you need to do is to do the downloading. Downloadkan aplikasi Telegram dalam telefon masing-masing. Kalau tuan-tuan tak pandai, tak selesa, suruh anak, suruh menantu, suruh cucu buatkan downloading itu. Kemudian, tuan-tuan, yang kedua, tuan-tuan pergilah kepada link dari Anjung Husnul Khatimah. Masya Allah, tuan-tuan. Hari-hari ada update. Hari-hari ada 3 atau 4 updating, tuan-tuan. Poster-poster yang menarik, zikir-zikir yang menarik, doa-doa yang menarik, ayat Quran, tuan-tuan, hadis-hadis, tuan-tuan, kata-kata ulama, ulasan-ulasan ulama, peristiwa berita dan peristiwa umat Islam seluruh dunia ada dalam Telegram. Hari-hari ada update. Hari-hari ada new posting. Masuklah, tuan-tuan, masuklah Telegram ni, tuan-tuan. Masuk. Saya minta, tuan-tuan, kalau saya dah appeal ni masuk, tuan-tuan tidak juga masuk, saya tak tahu macam mana nak berjumpa dengan Allah. Memanglah ini bukan satu kewajipan, tapi tetap mengenai ilmu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib, fardu bagi orang Islam yang laki-laki dan yang perempuan. Macam pagi ni, tuan-tuan. Saya dengan Ustaz pagi ni wajib lah, tuan-tuan. Wajib tengok, wajib kejutkan anak, wajib bersama dengan kita, wajib kita menghayati, wajib kita mempraktik apa yang diberikan dalam majlis ilmu seperti ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi, saudara, satu lagi tentang Aman Palestin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, Aman Palestin terus bergerak. Baru-baru ni, insya-Allah, dalam kita punya korban, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, Ustaz boleh cerita lanjut sikit. Ustaz cerita sikit, tuan-tuan, keperluan-keperluan dan apa yang telah dilakukan semasa korban baru-baru ni dan apa juga yang kita nak lakukan untuk yang berikutnya, Ustaz. Sila, Ustaz, untuk Aman Palestin. Alhamdulillah, kita korban baru ni kita dah dapat selesaikan beberapa buah negara, antaranya Syria, antaranya di Lebanon, antaranya di Palestin dan juga di Yaman. Jadi alhamdulillah kita telah pun berjaya melaksanakan ibadat korban yang tuan-tuan telah berikan, ya. Mudah-mudahan pahala itu akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi di antara korban yang terbesarnya ialah di Gaza lah, ya. Di Gaza, alhamdulillah kami telah dapat laksanakan yang terbaik. Untuk akan datang ni, saya tengah mencari orang-orang yang nak sponsor anak yatim dan keluarga syuhada.
keluarga syuhada ni maknanya dia apa? Ayah dia, mak dia yang telah syahid. Jadi kita tolong keluarga dia, mudah-mudahan kita juga mendapat pahala syahid, ya. Mendapat pahala syahid. Bayarannya hanya RM100 sebulan. RM100 sebulan untuk mereka yang membiayai secara bulanan anak-anak yatim dan juga anak-anak para syuhada di Gaza dan juga di Tebing Barat, ya. Alhamdulillah. Jadi saya amat mengalu-alukan bagi mereka yang ingin untuk membiayai anak-anak yatim yang berada di Gaza dan juga di Tebing Barat. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, insya-Allah. Itu saja Datuk sebagai Alhamdulillah. Ustaz, kita terima kasih kepada teman-teman yang pagi ini yang bersama-sama dengan kita, Cik Bahiyahnya, Ummu Fatihahnya, Nur Bahrinnya, Nur Hayatinya, memang orang-orang yang tiang seri kita ni. Siti Hasanahnya, Diana Nasnya, Nur Bahrinnya, kemudian tu Raudatul Jannahnya, kemudian tu kita ada Wong Jowo-nya, kita ada Ajit Manannya, kita ada Dewi Padi. Salam Indonesia, Masya Allah, daripada Indonesia Ustaz. Daripada Indonesia Ustaz, Dewi Padi namanya. Salam Indonesia disebutkan sini. Saya utamakan salat dan Al-Quran, Alhamdulillah kata dia. Diana Mas, kemudian tu kita ada Zarina Adam, Alhamdulillah. Kita ada kemudian tu Haris Latif, kita ada Haris Latif, Abdullah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tu kita ada Ajit Manan tadi, Zarina Adam, Bibi Jan. Kita ada Bibi Jan ni, saya kenal Bibi Jan ni. Dia dalam program dengan kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah bersama dengan Dr. Rahimi Muhammad Saad dengan Dr. Bibi Jan, Dr. Bibi Jan ya, daripada Singapura, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada bersama dengan kita dalam siaran ini, insya-Allah. Kemudian tu Diana Nas, kemudian tu Nims Hani. Kalau dah berpisah, siapa yang tanggung? Semua anak perempuan dan laki-laki. Masya Allah, dah berpisah. Kita doalah akan bertaub semula lah, insya-Allah. Kemudian tu Puan Rohani Hamdan, sebagai Ustaz Akib, sentiasa dalam sihat dan afiat. Rohani Hamdan ni pun saya kenal ni. Ini orang dinilai Negeri Sembilan ni, insya-Allah. Kemudian Lestari Tami, amin. Sumia Ali, Allahu Akbar, Tok Pen ni. Kemudian tu Mayaka, Norsyam Nasrun, Masya Allah. Lepas tu Suhada Danish Darwish. Suhada Danish Darwish. Masya Allah. Puan Balkis, ini top fan kita ni. Masya Allah, tiang seri kita ni. Marwati Tudang. Marwati Tudang. Masya Allah. Zarina Adam. Kemudian tu kita ada sahabat-sahabat. Okey, kemudian tu kita ada Siti Hasanah, kita ada lagi Muhammad Rizwan Cinda Hamsan. Cinda ke Cinda, saya pun tak apa tu. Afidah Marini. Alhamdulillah. Kita ada Kak Ayah Jerang, itu pun orang kita punya hebat ni. Kita ada Rarik Rakib, kita ada kemudian tu Hamidah, memanglah tiang seri kita. Hamidah Ismail ni, Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Afidah Marini, dan kita ada lagi ramai ni, tuan-tuan. Afidah Marini, dan tu kita ada lagi siapa? Aziza Ahmad, kemudian tu kita ada lagi Sumia Ali. Ini pun kita punya tiang seri ni. Kebanyakan tiang seri kita ni. Afidah Marini, kemudian tu kita ada Zuhriyah Abu Bakar, kemudian tu kita ada Mawarti Tudang, tadi kita sudah sebut, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, itulah di antaranya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, untuk tuan-tuan supaya kita mati dalam husnul khatimah. Apa pun tuan-tuan dan puan, tak guna hidup, saya nak sebut, minta maaf. Tak guna hidup kalau tidak mati dalam husnul khatimah. Tak guna hidup kalau hidup ni kita menempah untuk masuk syurga, untuk masuk neraka. Tak guna hidup, tuan-tuan. Tak guna hidup kalau kita tidak bimbing isteri dan anak-anak untuk menjadi ahli syurga. Tak guna hidup kalau kita tidak ada ilmu dalam agama. Tak guna hidup kalau kita mensia-siakan masa, tuan-tuan. Masa COVID-19 berada di rumah ni, tuan-tuan, kita sia-siakan. Dah masuk 2 tahun, tuan-tuan. 2 tahun COVID ni.
Tapi kita sia-siakan masa. Tak guna hidup, tuan-tuan. Tak guna hidup. Tak guna hidup kalau kita tidak memegang Islam. Menggigit Islam itu. Dalam hadis sebutnya, gigitlah Islam itu. Jangan lepaskan. Tak guna hidup, tuan-tuan dan puan, kalau kita tidak dikhidmati oleh anak-anak. Menjadi anak yang saleh dengan anak yang salihah. Tak guna hidup kalau kita masih, tuan-tuan dan puan, bergelumang dengan dosa-dosa. Hari-hari. Bukan tambah pahala, tapi tambah dosa. Tak guna hidup, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, walaupun it sound like a harsh, tak guna hidup daripada saya, tapi itulah realitinya, tuan-tuan dan puan. Marilah kita bersama-sama pujuk diri kita. Saya Hasan Ali pujuk dirinya. Saya Hasan Ali pujuk, tuan-tuan, kekuatan yang ada pada diri saya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, di hujung usia ni, tuan-tuan, saya dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Saya nak janji, tuan-tuan, diri saya ni untuk Allah. Apa yang ada saya adalah untuk Allah. Harta saya sebagainya adalah untuk Allah. Setelah saya menunaikan keperluan untuk keluarga saya dan sebagainya. Ilmu saya adalah untuk Allah. Kedudukan saya adalah untuk Allah. Keselesaan saya adalah untuk Allah. Saya cubalah, tuan. Saya cuba, tuan-tuan. Dalam keadaan kita semuanya, tuan-tuan, semuanya lemah. Saya pun lemah dan tuan-tuan tidak selemah saya. Saya lemah, tuan-tuan tidak lemah. Saya cubalah untuk berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah khidmat-khidmat yang terakhir, legacy yang saya nak tinggalkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi, tuan-tuan. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz, tuan-tuan, berehat. Kita hendak Ustaz berehat, tuan-tuan. Ustaz berehat setelah Ustaz mengalami insya-Allah pembedahan yang major. The major operation itu sudah tentulah memerlukan kerehatan dan sebagainya, tuan-tuan, insya-Allah. Berjumpa lagi malam ni, tuan-tuan. Malam ni jangan lupa. Malam ni dengan Ustaz Husam. Ustaz Husam bin Datuk Badaruddin. Masya Allah, anak muda, ustaz muda ni, tuan-tuan tengok macam mana dia mengulas. Macam mana dia mempresentasikan apa yang telah diberikan kepada dia. Macam mana dia melambungkan suaranya. Macam mana intonasinya. Macam mana keyakinannya. Macam mana confidence-nya, tuan-tuan dan puan. Malam ni kita berjumpa dengan Ustaz Husam Datuk Badaruddin pada malam ni pukul 9.15 malam. Jangan lupa. Besok pagi, tuan-tuan. Besok pagi kita berjumpa dengan Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Ustaz Muhammad Nazri Abbas besok pagi jam 7. InsyaAllah. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, juga, tuan-tuan, saya telah merakamkan, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba baca, tuan-tuan tengok ni. Dalam Telegram ada, dalam TikTok. Saya dah ada akaun TikTok. TikTok pun ada. Apa dia? Azam 1443 Hijrah. Saya ada 16 siri, tuan-tuan. Azam 1443 Hijrah. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, baru semalam saya rakamkan lagi 13. Saya nak buat dekat dalam 40, tuan-tuan. Apa dia? Apa namanya, tuan-tuan? Amalan kenit. Amal kenit, pahala melangit. Amal kenit. Amal tu ringkas, pendek. Amal kecil-kecil aja. Tapi pahala melangit, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Itu dalam TikTok. Boleh juga dapat dalam tengok Telegram dan sebagainya, insyaAllah. Tuan-tuan, jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis. Ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.